Cubalah kan kalau kita keluar makan, tiba-tiba orang dekat sebelah kita tu makan satu binatang yang pelik. Contoh apa? Tiba-tiba orang kat sebelah kita tu makan macam biawak, ataupun orang kat sebelah kita tu makan, kita tengok macam macam tikus je, ataupun tengok macam musang. Tak pelik kita, tak terkejut kita kan. Jadi video ini menceritakan bahawa ada beberapa binatang di dalam mazhab Syafi'i yang mana harus ataupun dibenarkan untuk kita makan. Ciri-ciri binatang yang tidak dibenarkan ataupun haram untuk kita makan, iaitu yang pertama adalah binatang tersebut mempunyai taring ataupun mempunyai kuku yang tajam. Yang kedua adalah binatang tersebut yang sunat untuk kita bunuh, seperti mana ular, gagak, kalajengking. Yang ini tidak dibenarkan untuk kita makan. Yang ketiga adalah binatang yang dipandang keji oleh orang Arab. Tetapi dalam mazhab Syafi'i ada beberapa binatang yang dibenarkan untuk kita makan, walaupun kita tengok benda itu rasa macam tak selera di tekak kita, tetapi pada hukumnya adalah kita dibenarkan untuk makan. Yang pertama adalah ad-dhab, iaitu dhab. Yang ni mungkin famous dah, kita pernah dengar. Kadang-kadang orang pergi umrah, dia tengok ada satu kedai hidangkan dhab, dia tak lalu lah. Kalau ajak saya makan pun saya tak lalu kalau nak makan dhab. Dhab ni satu binatang seperti biawak, tetapi dia bukanlah biawak, dia adalah satu binatang seperti mana biawak yang berada di padang pasir. Dhab ini adalah spesies herbivore yang hanya makan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan juga dhab ini dia boleh tahan lama. Imam Qalyubi mengatakan bahawa dhab ini boleh tahan hidupnya selama 700 tahun dan dia hanya kencing satu kali saja dalam tempoh 40 hari. Itu yang pertama yang harus untuk kita makan. Yang kedua, binatang yang harus boleh kita makan dalam mazhab Syafi'i iaitu yarbuk. Yarbuk ini binatang seperti mana tikus, macam tikus tapi bukan tikus yang dekat jalanan dekat longkang tu, bukan. Kakinya adalah lebih panjang daripada tangan. Telinganya seakan-akan kangaroo dan juga matanya adalah seperti mana mata burung hantu. Yarbuk ini diharuskan untuk makan kerana yarbuk ini sifatnya adalah dia hanya makan sayur-sayuran dan biji-bijian saja. Terkadang saja dia makan serangga. Yang ketiga, binatang yang boleh kita makan adalah asamur, iaitu musang. Kalau kita tengok dia comel sikit, kita pun rasa macam kesian kita nak makan. Kalau orang lah, dia macam nak sembelih arnab ke, dia tengok arnab comel, kadang-kadang dia tak ada, dia rasa macam tak lalu untuk makan. Asamur lebih kurang fizikal dia seperti seakan-akan musang. Dia boleh didapati di utara Asia dan juga di bahagian Eropah. Yang keempat, binatang yang harus untuk kita makan adalah Ibnu Urus. Ibnu Urus ni juga badan dia seperti mana musang. Kata Imam Syafi'i, diharuskan untuk kita makan Ibnu Urus walaupun dia mempunyai taring, tetapi taringnya tidak begitu tajam, tidak begitu kuat. Yang kelima, binatang yang harus kita makan adalah ad-dhabak, iaitu dubuk dalam bahasa Melayunya. Dubuk ni kita boleh lihat lah, kadang-kadang bila kita tengok National Geographic, kadang-kadang banyak kita lihat dubuk ni dia makan binatang-binatang yang lain. Walaupun dubuk ini dia mempunyai taring dan walaupun dia makan makanan yang bangkai, tetapi terdapat satu hadis Nabi yang telah memberi pengecualian. Dubuk ini diharuskan untuk kita makan kerana diambil daripada satu hadis daripada Ibnu Abi Amr, yang mana satu ketika Ibnu Abi Amr telah bertanya kepada Jabir, "Wahai Jabir, adakah dibenarkan untuk kita makan dubuk?" Kata Jabir, "Na'am." Ya. Tanya Ibnu Abi Amr, "Adakah telah dibenar oleh Rasulullah SAW?" Kata Jabir, "Ya, na'am." Jadi kalau kita lihat, asalnya adalah Nabi SAW melarang untuk kita makan binatang yang mempunyai taring, tetapi hadis ini telah memberi satu pengecualian yang mana dubuk ini dibenarkan makan. Sebagai ulama mengatakan bahawa dubuk yang hanya dibenarkan oleh Nabi SAW makan adalah yang mana dubuk itu bukanlah dubuk yang pemangsa. Dan menurut Imam Nawawi mengatakan bahawa pada zaman dahulu daging dubuk ini telah dijual di antara Safa dan Marwah. Dan yang terakhir adalah al-wabar, satu binatang seperti mana tikus, berbadan sedikit besar dan tidak mempunyai ekor. Yang ni disebut sebagai al-wabar, yang mana al-wabar ini diharuskan untuk kita makan. Cuma binatang-binatang yang telah disebutkan itu tadi, agak-agak lah kalau dihidangkan kepada kita, agak-agak kita boleh makan tak? Kita sanggup tak makan? Kalau sanggup makan, silakan. Kalau tak sanggup, tengok je lah. Jadi di situlah keharusan yang telah ditetapkan oleh mazhab Syafi'i dalam beberapa binatang yang diharuskan untuk kita makan.